Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka rizqan tayyiba wa nas'aluka amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'a'in la yusma'. Allahumma la tu'akhidhni bima yaqulun واغفر لي مما لا يعلمون واجعل لي خيرا مما يظنون أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih lagi membuka pintu hati kita semua untuk berada di rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk sama-sama menambahkan ilmu pengetahuan, untuk kita sama-sama menambahkan keyakinan kita terhadap agama kita. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semalam suara boleh lagi. Baru tidur saat ni, tak tahu gimana. Minta maaf deh kalau suara bunyi pun saling. Jadi kita sambung pengajian kita pada bulan lepas. Jadi kita masuk bab yang kedua. Kita masuk bahagian yang kedua berkenaan dengan fiqh siyasah Khulafaur Rashidin, Khalifah Umar radhiyallahu taala anhu, yang ditulis oleh Tan Sri Datuk Sri Tuan Guru Haji Abdul Hadi bin Awang. Bahagian yang kedua iaitu pelantikan Sayyidina Umar sebagai khalifah yang kedua. Kita belajar pada bulan lepas dan juga bulan-bulan sebelum ini berkenaan dengan biodata Sayyidina Umar dan juga saat-saat kematian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Cahaya yang masuk ke dalam hati Sayyidina Umar dan kehebatan Sayyidina Umar. Jadi pada pagi ini berkenaan dengan pelantikan Sayyidina Umar sebagai khalifah yang kedua. Apabila Khalifah Abu Bakar As-Siddiq berada dalam keadaan sakit tenat, beliau merasakan saat hampir menemui ajal. Suatu ketetapan Allah
yang tidak boleh dielakkan oleh semua makhluk yang diciptakannya. Maka beberapa orang sahabat yang utama dipanggil bermesyuarat. Ketika mana Sayyidina Abu Bakar berasa tenang menemui ajal, dia panggil sahabat-sahabat Nabi yang besar-besar. Kalau kita lah digak kandil. Setelah diadakan perbincangan, masing-masing para sahabat menolak jawatan besar yang dicadangkan kepada mereka dan menyerahkan kepada sahabat yang lain. Di perangai dan juga sunnah para sahabat, apabila ditawarkan jawatan, maka mereka menolak. Mereka menolak keras, tidak mahu jawatan yang diberikan kepada mereka, kerana jawatan ini adalah amanah dan juga tanggungjawab, bukannya kemuliaan, bukannya benda yang kita nak bangga-bangga, tidak, tetapi ianya adalah amanah dan juga tanggungjawab. Seterusnya Abu Bakar memanggil Abdul Rahman bin Auf dan bertanya. Mula-mula Abu Bakar tawar kepada sahabat-sahabat jawatan khalifah, maka tolak belakang. Maka Abu Bakar pun panggil Abdul Rahman bin Auf. Dia tanya, akhbirni an Umar, apa pandangan kamu terhadap Sayyidina Umar? Abu Bakar tanya. Sama ada Umar? Dia tanya Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman pun menjawab, innahu afdalu min ra'yik illa annahu fihi ghilzah. Demi Allah, sesungguhnya pada pandangan aku, Umar adalah orang yang terbaik. Pada pandangan aku, Umar ni adalah orang yang terbaik. Beliau hanya kelihatan seorang yang kerah, cuba dia ni kerah. Sayyidina Umar ni dia kerah, tapi bagi pandangan aku, dia adalah seorang yang terbaik. Oh, kalau orang lain ni gak panggil Rada Umar, tak salah Umar, latih aku. Latih aku. Umar ni tak pakai kerja, dia ni tak lagi ni, bukan latih aku. Kalau kita lain ni, maka Abu Bakar pun respon, zalika li annahu yarani raqiqa walau afdal amru ilaihi la taraka kathiran mimma huwa alaih. Sebenarnya Abu Bakar kata Umar ni berkerah sebab dia tengok aku ni lembut. Umar ni kerah sebab dia tengok aku ni lembut. Aku yakin dan juga percaya, sekiranya diberikan kewajipan kepada dia untuk melaksanakan tugas ini, nescaya dia akan mengubah sikap dia. Dia kerah tu sebab aku ni lembut, betul. Sayyidina Abu Bakar dia orang lembut, orang yang hati dia hati lembut. Sebab tu kita baca dalam sirah Nabawiyah, ketika mana Nabi tulis mayat, bukan tulis mayat, tulis jadi tu ibas mayat di masjid. Maka Nabi minta Aisyah, Nabi minta Sayyidina Abu Bakar jadi tu ibas. Bila Sayyidina Abu Bakar jadi tu ibas, duk menangis dia. Oh, jadi tu ibas duk berjeri, duk menangis, duk mengalir air mata. Maka Aisyah pergi jumpa dengan Nabi.
Dia kata, wahai Rasulullah, kenapa mulatih Abu Bakar ni jadi Tok Ibe? Tok Ibe semaya. Sebab hati dia dilebuk. Bila hati dia lembut, jiwa dia lembut, maka dia pendagi. Ketiga Badar dia menjadi imam. Nabi Rasulullah pun jawab, tak apa, biarkan Abu Bakar ini tetap menjadi imam. Ini tanda-tanda disebut dalam sirah, tanda-tanda Rasulullah nak pilih Sayyidina Umar ni ganti dia ketika Badar dia diwafat. Lepas tu Nabi pun tanya pula Uthman bin Affan, panggil Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman pun jawab benda yang sama. Tanya pula sahabat-sahabat yang lain, maka majoriti sahabat-sahabat yang lain mereka bersetuju setelah mendapat persetujuan ramai daripada kalangan para pemimpin. Dalam kalangan para sahabat yang paling berpengaruh pada zamannya, kemudian Abu Bakar memerintahkan kepada Uthman agar menulis satu surat perjanjian. Di kaedah Abu Bakar, dia tawar kepada sahabat-sahabat, sahabat tolak. Maka dia cedek Sayyidina Umar. Bila dia cedek Sayyidina Umar, dia tanya orang tu setuju. Tanya sahabat ni setuju. Akhir sekali bila majoriti setuju, maka dia minta Sayyidina Uthman menulis surat. Apa tak saya baca lah sebab panjang. Jadi dalam surat tersebut, apabila Umar masuk menemui Abu Bakar, akan dimaklumkan mengenai cadangan pelantikan khalifah, maka Umar terus menolak. Namun Abu Bakar dengan keras tetap bertegas supaya Sayyidina Umar menerimanya. Sayyidina Umar pun tak sih, dia tolak, tapi Abu Bakar bertegah, berkerah, kok mana-mana pun aku nak latihmu jadi khalifah, sebab sahabat-sahabat setuju belakang. Seterusnya Abu Bakar menyampaikan ucapan dalam keadaan uzur dengan menegaskan kepada orang ramai. Akhir sekali Abu Bakar pun kecek depan orang ramai, depan penduduk Madinah. Dia kecek. Akhir sekali dia kata, wa inni qad ikhtaflaftu Umar bin Al-Khattab fasma'u lahu wa ati'u. Sesungguhnya aku melantik Umar bin Al-Khattab menjadi khalifah selepasku, maka mu kena dengar, mu kena taat kepadanya. Penduduk Madinah pun menjawab, sami'na wa ata'na, kami dengar dan juga kami taat. Ini hebat penduduk Madinah. Dia bersetuju dengan cadangan daripada Sayyidina Abu Bakar, bersetuju dengan Sayyidina Abu Bakar untuk melantik Umar sebagai khalifah menggantikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Bila Sayyidina Umar dibaca kepada minta supaya penduduk Madinah dipatuh dan juga taat kepada dia, maka Sayyidina Abu Bakar
menugaskan Sayyidina Uthman untuk membaca perjanjian dan meminta bai'ah daripada orang ramai di masjid bagi mengesahkan pelantikan khalifah baru sebelum beliau meninggal dunia. Maknanya panggil penduduk Madinah kumpul di masjid. Masa tu masjid menjadi bukan tempat sembahyang semata-mata, tetapi menjadi pusat pemerintahan. Kalau kita lah ni kat Kota Darul Naim lah, SUK, tempat sembahyang, pejabat, urusan gapo-gapo dia buat di masjid. Maka Sayyidina Uthman baca perjanjian tersebut, dia minta bai'ah daripada penduduk Madinah. Seterusnya Abu Bakar memanggil Umar untuk memberikan wasiat dan menegaskan kepadanya tentang tanggungjawab sebagai khalifah. Dia panggil pula Sayyidina Umar, bagi pesanan, bagi orang panggil amanat, sebab dia akan menjadi khalifah yang menggantikan beliau. Maka banyak amanat, banyak pesanan-pesanan yang diberikan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Pemilihan Sayyidina Umar menjadi khalifah kedua, ijtihad dilakukan melalui proses syura. Perkara itu terserah kepada kebijaksanaan pemimpin umat Islam dengan adab-adabnya yang berteraskan iman dan keahlian dalam ilmu. Tambahan pula, hak memilih dan melantik pemimpin dalam Islam disertai dengan syarat yang lebih baik yang berlandaskan iman serta berpadukan ilmu dan juga akhlak. Tugas pemimpin diwakilkan kepada kalangan pemimpin rakyat yang dipercayai iman, ilmu, akhlak dan pengaruhnya. Hal ini menjadikan Islam mempunyai sistem yang lebih lengkap lagi menyeluruh dalam memilih pemimpin dibandingkan dengan sistem demokrasi barat. Jadi penulis kita ni dia buat perbandingan syura dan juga sistem demokrasi barat. Perbezaan para ilmuwan politik barat mengenali demokrasi melalui sejarah purba pada zaman kerajaan Yunani sebelum Masihi. Demokrasi ketika itu hanya melibatkan gabungan atasan sahaja dan hanya golongan bangsawan sahaja yang diberikan hak. Adapun rakyat bawahan terus diperhambakan dengan penindasan tanpa diberikan hak untuk berpolitik. Dunia barat hanya tahu melakukan perubahan secara revolusi apabila mereka mahu mengubah sesebuah kerajaan. Sejarah mereka menunjukkan ramai dalam kalangan raja dan pemimpin di England, Perancis dan lain-lain negara yang dibunuh begitu sahaja. Pembaharuan demokrasi barat berlaku setelah wujudnya kajian orientalis daripada ilmuwan Islam, khususnya dalam fiqh politik. Kitab Al-Muqaddimah karangan Ibnu Khaldun, Adabul Wazir
karangan Al-Mawardi, dan lain-lain kitab mula diterjemah ke dalam bahasa Latin, Inggeris, Perancis, Jerman dan lain-lain bahasa barat, sehingga ia telah mewujudkan perubahan dengan berlakunya revolusi Perancis, Amerika dan juga sebagainya. Dok royak je demokrasi barat pada hari ini berlaku perubahan kerana dia tengok sistem yang ada dalam kitab-kitab Islam. Kitab Muqaddimah karangan Ibnu Khaldun, Ahkamu Al-Sultaniyah karangan Imam Mawardi, Adabul Wazir karangan Al-Imam Mawardi. Banyak lagi kitab-kitab Islam. Orang kafir dia kaji, dia tengok betapa hebatnya orang Islam ni. Akhir sekali dia ubah, dia modify demokrasi barat dia, maka berlakulah sebagaimana yang berlaku pada hari ini. Cuma persoalannya, adakah kita sebagai orang Islam mesti menolak demokrasi? Situ soalan dia. Adakah kita sebagai orang Islam kena menolak sistem demokrasi? Dalam perbincangan kitab-kitab demokrasi ni, dia ada hak baik, dia ada hak buruk. Ada hak baik, ada hak buruk. Maka kita sebagai orang Islam, kita gunakanlah sistem demokrasi ini dengan cara yang baik. Kita tidak ikut barat menggunakan demokrasi, tetapi kita guna demokrasi yang ada mengikut cara Islam, mengikut kaedah Islam, mengikut petunjuk Islam. Maka merujuk kepada kitab oleh penulis yang sama, Islam dan Demokrasi. Ni penulis yang sama, Datuk Seri Tan Sri Tuan Guru Haji Abdul Hadi bin Awad. Dia tulis satu kitab yang lain, tajuk dia Islam dan Demokrasi. Dalam kitab ni dia tulis dan dia bagi pandangan supaya kita orang Islam ni guna demokrasi mengikut kaedah Islam, mengikut cara Islam. Walaupun demokrasi tak ada dalam Islam, walaupun demokrasi dimari daripada barat, tetapi kita boleh guna mengikut cara dan juga kaedah kita. Yang pertama, kita guna demokrasi ini kerana demokrasi mewujudkan suasana muwajahah silmiyah. Muwajahah silmiyah ni kita tidak perang. Kita tidak perang, kita tidak angkat senjata, kita tidak bunuh orang, kita tidak perang sama-sama kita. Kita guna sistem demokrasi dengan cara yang baik. Kita tidak bunuh orang, tidak perang dengan orang. Maka ianya sebagai peluang dakwah, peluang dakwah kepada manusia, khususnya kepada orang bukan Islam. Kita masuk pilihan raya, kita masuk dalam pilihan raya, kita perkenalkan Islam, kita royak Islam, kita ajak orang bukan Islam untuk mengenali Islam, untuk kenal Islam. Maka ini salah satu daripada kaedah hak kita guna dalam sistem demokrasi yang ada pada hari ini. Ini kebaikan kita guna, kebaikan demokrasi. Yang kedua, kita boleh guna juga demokrasi ini
untuk kita laksanakan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kita guna amar ma'ruf nahi munkar dalam sistem demokrasi. Contoh, negeri kita, alhamdulillah, negeri kita ni kita menggunakan sistem demokrasi untuk kita laksanakan, untuk kita wujudkan undang-undang yang selari dengan Al-Quran. Quran kata innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Dalam Quran kata arak haram, judi haram. Tapi bila kita tinggal demokrasi, kita tak cara ke demokrasi, hak haram tu duduk dalam Quran saja. Bila kita masuk sistem demokrasi, maka kita gunakan kuasa yang ada kepada kita. Arak ni diharapkan di Kelantan. Kelak balik kita tutup premi untuk berjudi, kita tak bagi. Gapo lagi? Kita buat undang-undang tutup aurat. Kita buat undang-undang ingat orang khaluat. Jadi undang-undang hak Islam nak tu kita gunakan sistem demokrasi hak ada pada hari ini untuk kita laksanakan bagai-bagai dan juga undang-undang hak ada di dalam Al-Quran. Abang ingat lagi almarhum Tok Guru kita rahimahullah, dia kata dulu Abu duk mengajar di masjid, duk royak arak di haram, judi di haram. Tapi bila Abu tubik masjid, situ kelak malam, situ kedai totu, Rato Riti di Kota Baru, di Kelantan. Di masjid Abu royak arak di haram, judi di haram. Tapi Abu boleh royak je, Abu tak ada kuasa. Tapi bila kita terlibat dengan pilihan raya, kita terlibat dengan sistem demokrasi, hak Quran kata haram, apa boleh tutup kelak malam. Hak Quran kata judi di haram, apa tak bagi lesen kepada orang nak berjudi. Hak arak di haram, apa boleh haram ke jual arak. Tu kebaikan demokrasi yang kita sebagai orang Islam kita kena guna. Ada segelintir daripada kita, dia tak sih, dia tolak sistem demokrasi kerana dia kata demokrasi daripada barat, daripada orang kafir. Betul, tapi kita tak boleh tolak secara total, kita tak boleh tolak secara menyeluruh, kerana rugi ahli kita, rugi ahli Islam. Peluang untuk berdakwah ni ada dalam sistem demokrasi. Okey, yang ketiga, kelebihan kita boleh guna dan juga kebaikan yang ada dalam sistem demokrasi, kita boleh laksanakan pelaksanaan Islam. Tadilah amar ma'ruf nahi munkar, maka gapo-gapo kita nak buat, kita boleh buat dalam sistem demokrasi. Kita nak buat undang-undang gotu boleh, nak buat undang-undang goni pun boleh, boleh berlaku. Kerana apa? Kerana kita ada kuasa, kerana kita ada kemampuan. Maka sebab itu kita sebagai orang yang belajar, kita sebagai orang yang belajar ilmu, kita kena faham bahawasanya sistem demokrasi ini kita tak boleh tolak secara menyeluruh, tak boleh. Kita kena ambil kebaikan dia, kita kena guna kebaikan dia
supaya dijadikan peluang untuk kita berdakwah, untuk ajak orang masuk Islam, untuk bagi kefahaman kepada orang berkaitan dengan Islam. Kita kena guna peluang ini, dan insya-Allah mudah-mudahan gapo pun hak kita buat, Allah Ta'ala akan tolong kita, Allah Ta'ala akan bantu kita. Dia kita tengok, alhamdulillah, undang-undang ataupun akta-akta yang kita buat dalam negeri kita Kelantan ni, alhamdulillah, negeri-negeri lain ikut, negeri-negeri lain ambil undang-undang kita, ambil akta-akta kita, kerana mereka tengok keindahan Islam ini bukan semata-mata di dalam Al-Quran, tetapi mesti diterjemahkan, mesti dibuktikan, mesti dibuat undang-undang dan juga akta, supaya orang nampak Islam ni comel, biar orang nampak Islam ni indah. Abang rasa cukuplah sakat tu dulu dengan suara kok tak ada ni. Padahlah takut hok dengar bunyi tak bunyi, takut juga kita. Rasa cukup sakat tu dulu, dan meminta maaf banyaklah sebab suara ambo sarang ni. Kalau ambo tahu suara ambo lagu ni awal-awal lagi, ambo minta tu email cari ganti. Ambo tak mari dengar suara lagu ni. Bangun tidur pagi tadi tak ada apa dah lah, duk teh dalam kereta tak tahu suara. Ambo minta maaf banyak sekali lagi. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati pertemuan kita, Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita insyaAllah. Aqulu qali hadha wa sallallahu alaihi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.